Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Amin Syahib bin Nazari, kos Diploma Pendidikan Islam kelas 1. Pada hari ini, saya nak ingin memberi pandangan kritis dalam pembentangan video bagi subjek fiqh sirah, iaitu pensyarah. Bagi subjek tersebut, iaitu Ustaz Muhammad Fazil bin Jamal. Kan? Pada hari ini, saya diberi peluang dan ruang untuk memberi pandangan kritis, kan? Iaitu tentang peranan masjid yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi untuk kita membentuk sesebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Jadi, terlebih dahulu, kita ingin tahu apakah peranan masjid yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan? Iaitu di mana pada ketika zaman Rasulullah SAW ada 5 fungsi. Kalau tak silap saya lah. Kan? Di mana dalam iaitu Imam Masjid Al-Istiqlal Ali Mustafa dia mengatakan bahawa fungsi masjid pada zaman Rasulullah iaitu masjid yang kita tahu bukanlah hanya sebagai tempat beribadah saja, kan. Bahkan kita tahu ia boleh dipelbagaikan lagi dengan bermacam-macam perkara. Iaitu pertama sekali Ali Mustafa menyebutkan di mana masjid pada zaman Rasulullah ini iaitu adalah dia berfungsi sebagai tempat ibadah dan pembelajaran, kan, di mana mereka ingin melakukan sembahyang atau solat 5 waktu di masjid, dan pembelajaran di mana mereka belajar mengaji, belajar mukadam dan sebagainya. Bahkan yang kedua, selain itu Ali Mustafa dia kata masjid ni adalah juga berfungsi sebagai tempat musyawarah. Musyawarah ni maksudnya mungkin mesyuarat, membincangkan hal-hal isu-isu semasa, kan. Macam mana kita nak mengimarahkan masjid ni, macam mana kita nak menambahkan jemaah-jemaah untuk hadir ke masjid ni, kan. Macam mana kita nak menarik, adakah dengan mengadakan program, adakah dengan mengadakan kuliah apa semua, kan. Tapi pada zaman ketika Rasulullah tu tak mengadakan kuliah perdana khas seperti zaman sekarang, tetapi mungkin adalah tempat musyawarah macam mana nak mengajar umat-umat Islam ini hadir ke masjid ini. Yang ketiga, Ali Mustafa dia mengatakan fungsi peranan masjid pada zaman Rasulullah adalah dengan merawat orang sakit, kan. Macam kita rasa pada zaman Rasulullah tu memang logik lah, kan, ada merawat orang sakit, kan? Sebab pada ketika itu tak ada kemudahan-kemudahan yang canggih pada zaman sekarang. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni agak mustahil lah, sebab masjid dijadikan sebagai merawat orang sakit, kan, sebab kita dah ada hospital berserta dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk orang-orang yang sakit, kan. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah Ali Mustafa ada mengatakan bahawa di mana masjid ini juga boleh dijadikan juga sebagai asrama, kan, di mana dia mengatakan asrama adalah tempat tinggal orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang gelandangan. Maksudnya orang-orang yang tak ada kemampuan untuk menetap dalam satu tempat tinggal tersebut untuk dia bermalam, tidur apa semua, kan, makan dan minum di situ, kan. Jadi masjidlah salah satunya tempat yang dijadikan sesuai untuk asrama pada zaman Rasulullah pada ketika itu. Bahkan pernyataan daripada Imam Masjid Al-Istiqlal tadi iaitu Ali Mustafa, kan, dia mewacanakan, kan, agar fungsi masjid dikembalikan seperti zaman Rasulullah, kan. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid, peranan masjid ni juga dia berfungsi sebagai pusat budaya dan ilmu pengetahuan, kan. Mendengar hal tersebut, dan Ali Mustafa tadi dia mengakui bahawa fungsi masjid memang demikian di zaman Rasul. Memang 5 fungsi yang saya sebutkan tadi memang dapat membantu masjid menjadikan pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Tetapi menurut Ali, ada setengah fungsi yang dinyatakan tadi
yang saya sebutkan, dirasa dia kurang tepat kerana untuk kalau diterapkan pada zaman sekarang, bila mana dia tegaskan fungsi masjid sebagai asrama, dia tidak tepat jika dilakukan pada zaman sekarang ni. Kan? Dan Ali Mustafa juga terangkan pada zaman Rasulullah SAW, dia kata masjid ni memang berfungsi sebagai asrama untuk para pelajar ahli sufa, kan, ataupun sufa sajalah. Hal ini di mana dalam sekitar 300 hingga 400 orang akan tinggal di masjid mereka ni untuk belajar, kan. Bahkan juga menurut Ali, jika keadaan tersebut terjadi di zaman sekarang, dia Ali Mustafa ni dia bimbang masjid akan menjadi tempat yang kumuh, kecuali dia menambahkan asrama itu dibangun di sekitar atau di luar bangunan masjid, kan. Dari isi-isi kelima fungsi atau aktiviti itu boleh dijalankan apabila dibangun di sekitar bangunan masjid, kan. Jadi itu saja 5 peranan-peranan fungsi yang dibangunkan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah. Seterusnya, apa yang nak saya sampaikan iaitu macam mana transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sesebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat, kan. Ini adalah yang satu benda perkara yang kita perlu bincangkan. Untuk apa? Untuk kita nak macam mana kita nak menarik uh, apa orang-orang atau masyarakat-masyarakat Islam untuk menghadiri ke masjid, iaitu dengan uh, dengan cara yang seperti mana yang kita tahu, banyak dengan untuk menarik masyarakat-masyarakat untuk orang ke datang masjid, kan. Terutama lagi kita tahu orang-orang muda, kan. Kalau orang-orang tua ni agak mudah kalau untuk mereka untuk hadir ke masjid lagi, terutama lagi dah pension, kan. Sebab mereka dah tak bekerja, sebab mereka dah tak ada upaya, jadi mereka fokus untuk beribadah di masjid saja, kan. Lagi satu, bila mana cara untuk atau transformasi masjid untuk membina sesebuah masyarakat yang mapan dan hebat, iaitu di mana yang pertama, wujudkan aktiviti yang bersifat mesra orang muda sama ada di masjid atau kawasan sekitarnya, agar perasaan kasih dan kepada masjid ini sentiasa suburan. Maksudnya kita wujudkan satu program yang bersifat yang mesra lah, kan. Sesama orang muda dengan tua, kan. Orang tua mengasihi orang muda menghormati orang tua, kan. Jadi timbullah perasaan kasih sayang itu sentiasa subur. Maksudnya bertambah kemesraan, maka timbullah dengan hubungan yang dapatlah membina ukhuwah yang begitu kuat, kan. Dan lagi satu, mengadakan ceramah khas untuk orang muda, kan, yang menjawab isu berkaitan kehidupan yang dialami oleh mereka, kan. Sebagai contoh macam isu-isu cinta yang mengikut neraca syariat sebenar, kan. Isu membina keluarga bahagia, isu apa lagi? Isu melunaskan hutang dengan sebaik mungkin dan sebagainya. Itu salah satu kaedah bagaimana kita nak menarik, kan, nak salah satu transformasi masjid, macam mana nak membina masyarakat yang mapan dan hebat, kan. Bahkan yang ketiga, kan, ataupun mengadakan majlis makan atau sembang santai, kan, dengan orang-orang muda dengan dalam usulub dakwah, kan. Bagi apa? Untuk mengharmonikan suasana dalam masjid tersebut. Ini salah satu boleh juga dijadikan satu kaedah atau transformasi. Sebab apa kita fokus pada anak muda? Sebab anak muda ni lah yang menjadikan sumber penggerak-penggerak atau sumber pembina bagi generasi yang hebat pada masa akan datang, kan. Lagi satu, apa dia? Memberi insentif kepada anak muda,
atau orang muda untuk melazimi masjid dan aktif dalam kemasyarakatan di bawah anjuran masjid kan. Maksudnya memberi uh, maksudnya memberi insentif kepada anak muda ni macam mana untuk melibatkan mereka dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan masjid kan. Macam pergi bagi bantuan kan, pergi bantu orang-orang susah, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang memerlukan kan. Jadi dengan cara inilah membuatkan anak-anak muda bersemangat untuk melibatkan diri atau bergiat secara melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh masjid, dan mereka pun bergiat secara aktif kan. Dan kesan daripada apa yang saya senaraikan tadi tu, maka masyarakat akan dapatlah maka transformasi masjid akan dapatlah tercapai dalam membina masyarakat yang mapan dan hebat. Kesimpulan yang saya nak bagi pada akhir video ini, peranan masjid pada zaman Rasulullah dan juga zaman sekarang memang merupakan institusi yang amat penting dalam membangunkan masyarakat. Kan masjid juga dia adalah salah satu ejen untuk kita menyatukan masyarakat dan juga membantu menyelesaikan urusan masyarakat kan. Bila mana dengan masjid terbinalah perpaduan masyarakat kan. Bila mana dengan aktiviti gotong royong, kita tengok aktiviti gotong royong pun dah kira menyatukan masyarakat kan. Membantu menyelesaikan urusan masyarakat macam mana? Mereka dengan bantuan-bantuan zakat itu membantu dengan golongan fakir miskin, dengan golongan yang susah kan, yang tak ada kemampuan untuk membeli barang-barang keperluan untuk meneruskan kehidupan. Jadi bahkan juga akhir kalam yang saya dapatkan katakan, iaitu di mana bahawa dengan menjinakkan anak-anak muda atau menjinakkan masyarakat-masyarakat sekarang ini kan, untuk kita tarik mereka ke masjid boleh menjadikan jiwa mereka ni terisi dan akhlak mereka diunggulkan, serta kehidupan mereka ni akan menjadi lebih bermakna untuk menjadi orang. Bila mana mereka menjadi orang dewasa yang benar mampu menggalas tugas sebagai hamba Allah yang soleh, dan pada masa akan datang mereka inilah akan menjadi sebagai pemimpin negara dan negeri serta masyarakat. Dan inilah pemuda atau bahkan juga masyarakat-masyarakat yang unggul seperti inilah yang kita dambakan atau kita inginkan. Dan apa yang saya harap akhir sekali harapan saya adalah dengan melalui apa yang saya sampaikan dengan ataupun pandangan kritis ini, diharapkan masyarakat zaman sekarang, apatah lagi terutamanya dengan golongan remaja atau golongan muda, mestilah dengan bersikap rasional kan, bertanggungjawab, hemat tinggi, berdikari dah banyak lagi kan. Dan ini adalah untuk kita nak melahirkan generasi golongan remaja yang aktif dalam meramaikan aktiviti kemasyarakatan. Dan tidak kira sama ada di masjid ataupun di mana juga. Supaya apa? Supaya kita dapat membina masyarakat yang mapan dan hebat pada masa akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pandangan kritis yang saya dapat mampu berikan. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.